Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini kelas sains. Okay, sains kelas 2B bersama saya Ustazah Farah. Okay, tajuk yang kita akan pelajari hari ini ialah unit 8. Tajuk masih pada tajuk campuran. Okay, semalam saya ada hantar video tentang eksperimen bahan larut dan juga bahan tidak larut. Mana bahan yang boleh larut di dalam air, yang mana bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okay, so hari ni kita nak belajar unit baru, iaitu bahan larut lebih cepat. So ada 3 eksperimen hari ni. So kita tengok dulu standard pembelajaran dia ialah merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dengan menjalankan penyiasatan. Penyiasatan tu ialah melalui eksperimen lah. So bila kita buat eksperimen, buat penyiasatan, so kita dapat hasil dia, kita dapat result dia, apa hasil yang kita dapat, berjaya ke tidak berjaya, larut ke tidak larut ke. Itulah sebabnya tujuan kita buat eksperimen. Okay, objektif pembelajaran dia ialah murid dapat merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat. So bila kita buat eksperimen, so kita nampaklah bahan mana yang boleh larut dengan lebih cepat. Okay, so kita tengok situasi yang pertama, bahan larut lebih cepat. Awak boleh buka buku teks awak, muka surat 96. Kita nak tengok situasi yang pertama, eksperimen yang pertama juga. Okay, situasi yang pertama ni ialah tengok dialog ni. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Mari kita siasat. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Mari kita siasat. So kita kena buat eksperimen. So baru kita tahu nampak hasil dia. Okay, so baru nampak pemerhatian dia. So kita boleh rujuk juga buku teks tu. Dia ada tunjuk langkah-langkah dan juga alat. Okay, situasi yang pertama tadi ialah menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan juga air sejuk. Maksudnya kat sini kita nak tengok yang mana gula tu tadi, yang mana lagi cepat larut, sama ada di dalam air panas ataupun air sejuk. Okay, antara alat dan bahan dia ialah air sejuk, air panas, 2 buah bika, gula, sudu dan juga rot kaca. Okey, antara bahan yang biasa kalau kita guna dalam makmal, kita akan jumpa bika, kita akan jumpa kaca lah, rot kaca. Tapi sekarang kita mesti PKP, awak buat eksperimen sendiri di rumah. So kita hanya memerlukan sudu je, rot kaca tidak perlu. Okey, tapi dalam ni Ustazah explain mengikut buku teks lah. Okey, mengikut buku teks dan juga eksperimen yang dijalankan ialah mengikut dalam bilik sains. Okay, Ustazah akan explain dulu langkah-langkah dia. So nanti kita akan tengok balik dekat video. Ada satu video cara eksperimen dijalankan lah. Okay, so awak akan, bila awak tengok video tu, awak akan lebih faham dia punya cara dan juga langkah bahan semua, awak akan lebih faham. Okay, sekarang Ustazah terangkan dulu. Okay, langkah-langkah yang pertama ialah dia ada bika A dan juga bika B. Kalau kat rumah buat eksperimen sendiri, biasa kita akan gunakan gelas yang sama saiz. Okay, yang pertama, langkah yang pertama, tuang 200 ml air sejuk ke dalam bika A dan 200 ml air panas ke dalam bika B. So A ni air sejuk, B ialah air panas. Okay, langkah yang kedua, masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bika. So gula tadi 1 sudu kecil je, masukkan dalam bika A air sejuk dan juga bika B air panas. Masa yang samalah. Okay, so langkah yang ketiga, aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak. Okay, buka buku teks muka surat 97. Okay, sambung langkah yang ketiga, itu aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak. So awak kena kacau, aduk tu kacau. Kacau air tu dengan menggunakan rot kaca lah. Kalau kat rumah hanya guna sudu kacau. Tapi kena kacau serentak. Okay, yang keempat, perhatikan gula di dalam bika A dan B yang manakah larut dahulu. Okay, yang kelima, mestilah kita nak tengok pemerhatian. Awak memerhati dan juga awak mencatat, menulis. Okay, so
Bila nak buat pemerhatian, so kita ada soalan kat bawah ni. Inilah pemerhatian dia. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air, sama ada air panas atau air sejuk, berbanding di dalam air sejuk. So kita tengok nanti So Azhar dah pergi jauh awal-awal, okay. Kita tengok video eksperimen dia, okay. Situasi 1. Air yang manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Oh, gula lebih cepat larut dalam air panas. Betul ke? Mari kita siasat. Tujuannya ialah menyiasat kelarutan gula di dalam air panas dan air sejuk. Murid-murid boleh menggunakan alat dan bahan yang terdapat di rumah. Air sejuk, air panas, 2 sudu kecil gula, 2 gelas, sama ada gelas kaca ataupun gelas plastik yang bersifat lut sinar dan dilabelkan A dan B. 2 sudu plastik. Langkah-langkahnya adalah seperti dalam video. Masukkan 1 sudu gula ke dalam gelas yang berisi air sejuk dan air panas. Kemudian kita aduk air kedua-dua gelas secara serentak. Dan kita dapati gula larut lebih cepat dalam air panas. Ya, murid-murid, pemerhatian daripada uji kaji kita tadi, kita dapati gula lebih cepat larut dalam air panas berbanding air sejuk. Okay, so menjawab kepada persoalan tadi, bahan yang boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan di dalam air sejuk. Okay. Situasi yang pertama tadi kita dah nampak gula boleh larut di dalam air panas, lebih cepat di dalam air panas berbanding dengan air sejuk. Okay, kita pergi pada situasi yang kedua dan juga eksperimen kedua. Okay, situasi yang kedua, awak boleh buka buku teks awak lah, muka surat 97. Okay, mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Kenapa air teh tawar walaupun telah diletakkan gula? So kita tengok. Okay, Ustazah explain dulu eksperimen yang kedua dan sekejap lagi Ustazah akan tunjuk video cara dan juga langkah yang untuk awak lebih faham lah. Okay, menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. So situasi yang kedua ni kita nak menyiasat kelarutan gula tu dengan cara kacauan ataupun kita tidak kacau. Okay, antara alat dan bahan dia ialah air, 2 buah bika, gula pasir, rot kaca dan juga sudu. Okey, langkah-langkahnya adalah langkah yang pertama ialah tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. So maksudnya ada 2 bika A dan B, 200 ml air ke dalam setiap bika. So ni kita guna air biasa je. Kita letak sama mililiter dia 200 ml. A dan B. Kena label lah bekas A dan juga B supaya tidak tertukar. Okey, langkah yang kedua, masukkan 1 sudu kecil gula ke dalam setiap bika. So masukkan gula ke dalam 2 bika atau 1 sudu kecil. Okey, yang ketiga, aduk air di dalam bika B sahaja. Okey, maksudnya kat sini A jangan kacau, B ni awak kacau. Contoh macam itulah. Okey, yang keempat, rekodkan pemerhatian kamu. So soalan kat sini nak tengok bahan larut lebih cepat jika kacau atau tidak kacau. Tidak kacau. Maksudnya mana yang lebih cepat, sama ada kita kacau ataupun tidak kacau. So kita tengok video. Seterusnya, situasi kedua. Mengapakah air teh ini masih tawar
walaupun telah diletakkan gula. Mengapa ya? Ini kerana air teh tidak diaduk. Betulkah? Jom kita siasat. Tujuannya ialah menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Alat dan bahan yang diperlukan ialah 2 gelas berlabel A dan B, 2 sudu kecil gula, air dan 2 sudu plastik. Murid-murid boleh perhatikan langkah-langkah di dalam video ini. Kita hanya adukkan air di dalam 1 gelas sahaja. Iaitu dalam video ini gelas A. Kita aduk sehingga gula larut. Ya, murid-murid, perhatian daripada uji kaji kita tadi, didapati gula larut lebih cepat jika diaduk. Okey, maksudnya kat sini soalan tadi telah menjawab soalan tadilah. Berdasarkan pemerhatian dia, bahan yang bahan larut lebih cepat jika kita aduk. Bahan larut lebih cepat jika diaduk. Itu telah menjawab soalan pemerhatian tadi. Okey. Okey, kita tengok situasi yang ketiga dan juga eksperimen yang ketiga. Okey, yang ni tadi kita nak tahu air teh tu kenapa masih tawar walaupun dah letak gula. Maksudnya dia tidak kacau. Bila kacau barulah air tu manis. Okey, barulah gula tu larut di dalam air teh tu lah. Okey, kita tengok situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga. Mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Kenapa pula air kopi ni tidak manis walaupun dia telah kacau? So, kita tengok eksperimen dia. So, saya explain dulu baru tengok video. Okey, menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. So, sebab apa air kopi tadi tidak manis walaupun kita telah kacau? So, maksudnya ada tidak larutlah gula. Mungkin gula yang digunakan tadi gula yang tidak larut di dalam air. Okey, ataupun dia lambat larut. Okey, kita tengok. Kita kena buat eksperimen dulu baru kita dapat jawapan dia. So, kena memerhati semasa eksperimen. So, alat dan bahan dia ialah air, 2 buah bika, gula pasir dan juga gula cube. Gula cube ni gula petak tu. Gula petak maksudnya gula petak ni gula keras tu. Kalau biasa orang pergi kedai orang kata gula apa? Gula batu kan. Mungkin dia lambat larut di dalam air. Okey, so kita tengok eksperimen ni dulu. Okey, langkah-langkah dia, langkah yang pertama ialah tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Okey, sama juga ada gelas ataupun ada bika A dan B, kena label. So, kena letak air 200 ml ke dalam setiap bika. So, saiz bika yang sama, kena letak 200 ml air setiap bika. Air biasalah. Okey, langkah yang kedua, masukkan 1 sudu gula pasir ke dalam bika A dan 1 ketul gula cube ke dalam bika B. Maksudnya, gula pasir letak dalam bika A, gula cube letak dalam bika B. Okey, yang ketiga, aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak. Maksudnya kena kacau. Bersama-sama lah. Maksudnya serentak kena kacau 2 bika tu. Okey. Yang keempat, catatkan pemerhatian kamu. So, soalan dia kat sini kita nak nampak hasil dia ialah bahan bersaiz
apa dia, besar ke kecil? Lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar atau kecil. So kita tengok video ni. So kita baru kalau tengok video ni baru nampak lah yang mana nak guna besar ke, yang mana cepat larut, besar ke kecil. Okey. Situasi yang ketiga, tengok video ni. Seterusnya, situasi ketiga. Mengapakah air kopi ini masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya? Ini kerana gula cube bersaiz besar. Betul ke? Mari kita siasat. Tujuannya ialah menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Alat dan bahan yang digunakan: 2 gelas berlabel A dan B, 1 sudu kecil gula pasir, 1 ketul gula cube, air dan 2 sudu plastik. Langkah-langkahnya adalah seperti di dalam video ini. Masukkan 1 ketul gula cube dan 1 sudu gula pasir. Kita aduk air serentak. Kita aduk sehingga gula larut. Didapati gula cube masih berbentuk cube dan gula pasir sudah tidak kelihatan. Murid-murid sekalian, pemerhatian daripada penyiasatan kita tadi, didapati gula bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding gula bersaiz besar. Baik murid-murid, apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Ya, bagus. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Dah dapat situasi yang ketiga. Maksudnya dah menjawab soalan tadi, bahan bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar. Okey, dia pun dah buat rumusan tadi. Boleh tengok. Ni yang tadi, apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Maksudnya bahan-bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Aduk tu maksud kacau ya. Aduk tu sama juga dengan kacau. Maksudnya kalau bahasa surat dia kita panggil aduk. Kalau biasa di rumah kacau air kan. Okey. Okey. Dah habis dah eksperimen kita tadi. So saya nak suruh tugasan dia, buku aktiviti muka surat 59 hingga 62. So saya explain sedikit lah. Okay, ada 3 eksperimen. Buku aktiviti muka surat 59, aktiviti eksperimen pertama. Buku aktiviti muka surat 60, eksperimen yang kedua. Buku aktiviti muka surat 61, eksperimen yang ketiga. Okey, ketiga-tiga eksperimen ni awak kena buat dekat rumah. Barulah nampak hasil dia. So baru boleh isi jawapan yang jadual ataupun yang tempat kosong tu. Okey, boleh isi ni macam contoh macam ni lah. Dekat bawah ni, bila kita buat eksperimen baru kita boleh isi ni. Sebab tu kita panggil buat eksperimen dan juga memerhati dan juga menulis. Okey. Okey, antara tiga-tiga ni awak kena buat dekat rumah. Okey. 3 eksperimen juga saya nak
awak pilih salah satu je eksperimen, kena rakam dan hantar pada saya. Macam biasalah, nak edit ke nak buat macam mana tu terserah kepada murid-murid sekalian. Okey. Okey, kalau bagi saya guna je lah bahan yang apa yang ada di rumah. So saya explain sikit Okey, untuk buku aktiviti muka surat 59 ni ialah memerhatikan kelarutan bahan di dalam air panas dan juga air sejuk. Tadi dekat buku teks dia menggunakan gula. Okey, so dekat aktiviti ni dia menggunakan serbuk koko. So kalau kat rumah awak boleh guna juga kopi ataupun Milo, Neslo ke, boleh Horlick ke, boleh gantikan koko. Mungkin koko tak ada kat rumah kan, boleh gantikan. So kat sini langkah-langkah dia dah ajar ni 1 2 3 sampai 4. Dia tunjuk kat sini air sejuk, air panas dan juga air suam. Air pada suhu bilik ni ialah air suam. Yang ni air panas lah. Air panas biasalah awak kena hati-hati sikit buat eksperimen sebab air ni memang panas. Kalau terkena tangan boleh melecur. Okey. Saya harap awak buat eksperimen ni dengan berhati-hati dan juga atas bimbingan ibu bapa lah. Okey. Buat je perlahan-lahan, jangan tergopoh gapah. Tak perlu cepat-cepat. Okey. Yang kedua ni ialah masukkan serbuk koko ke dalam ketiga-tiga cawan di atas. Lepas tu aduk serbuk koko secara serentak. Rekodkan tempoh paling cepat atau lambat serbuk koko dilarutkan ke dalam ketiga-tiga cawan di atas. Okay, so kena jawab ni lepas buat eksperimen tu, memerhati dan juga dapat keputusan dia. So tulislah jawapan kat sini. Okay, soalan ni pun sama. Okay, eksperimen yang kedua dan juga tugasan yang kedua. Okay, untuk tujuan dia adalah untuk memerhatikan kelarutan gula cube, gula pasir dan juga gula halus. Okey, gula cube ni yang saya cakap tadi lah, yang berpetak tu kita panggil gula batu. Kalau bahasa biasa kita ni kita panggil gula batu. Tapi setengah orang akan panggil gula cube. Okey, benda yang sama lah. Dia petak-petak kan. Okey, gula pasir ni ialah gula yang biasa kita kacau air, itulah gula pasir. Dan gula halus, biasanya gula halus ni gula yang orang buat kek. Kalau pergi kedai kita tahulah dia tuliskan gula halus, gula pasir. Okey, gula pasir ni dia kasar sikit, gula halus ni dia paling halus. Okey. Kalau tak ada bahan-bahan kat rumah tak payah, orang kata apa, tak perlu buatlah. So keputusan ni awak jawab berdasarkan kefahaman awak. Dia lebih kurang je jawapan dia sebenarnya. Okey, tapi kalau lebih baik ada orang kata apa, buat eksperimen di rumah lah baru kita nampak. Okey, kalau tak ada tak payah, tak perlu paksa lah orang kata. So Ustazah nak satu je, pilih salah satu. So antara ketiga-tiga eksperimen ni pilih salah satu je untuk buat rakaman. Okey, sama juga macam tadi, langkah-langkah dia. So nanti akan dapat ni lah result dia. So soalan ni kena dapat jawapan dia kat sini selepas kita buat eksperimen. Okey, tugasan yang ketiga ialah, eksperimen yang ketiga ialah memerhatikan kelarutan garam yang diaduk. Ni garam ni saya rasa semua orang ada garam lah dekat rumah kan. Garam, takkanlah garam dekat rumah tak ada kan, mesti ibu awak memasak guna garam kat rumah kan. Okey, so tengoklah kat sini alat dan bahan. Langkah-langkah dia, yang pertama, yang kedua sama juga, ada 3 bikar. Bikar ni awak boleh gantikan dengan gelas lah, gelas yang sama saiz. Okey, air tu nanti kalau awak kata kuantiti sedikit tapi dia nak sama. Okey, saya dapat kat sini. So ada 3 eksperimen ni, awak boleh pilih salah satu, buat rakaman dan hantar pada saya. Okey, ni untuk tugasan yang keempat, itu muka surat 62. Yang ni hanya tanda lah. So berdasarkan kefahaman awak akan dapat jawapan kat sini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau tak faham ke inginkan penjelasan yang lebih lagi, boleh mesej saya teruslah. Dekat saya punya link Telegram tu saya ada beri nanti. Okey, awak tengok kat situ seperti biasa. Okey,
Okay, bye. Assalamualaikum.